Baik, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi kembali kita dalam satu lagi sesi live ya hari ini, di mana saya akan bincangkan secara ringkas ya satu kenyataan yang telah dibuat oleh Menteri Besar Johor ya, Hasni ya, yang secara langsung telah menjerat Perdana Menteri kita, iaitu Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi bersama saya sehingga ke hujung siaran, tak lama, tak panjang ya, saya live hari ini ringkas ya. Jadi bagaimanakah kenyataan terkini Menteri Besar Kedah telah menjerat Ismail Sabri? So itulah yang kita akan bincangkan dan share ramai-ramai supaya mesej ini sampai ya kepada semua pihak berkaitan, dan anda boleh menilai sendiri ya logik di sebalik pencerahan saya hari ini. Okey, baik, saya mulakan. Saya sudah membuat satu pemerincian berhubung PRN Johor ya, panjang lebar saya dah bincangkan, dan pembubaran Dun Johor ya. Benda ni saya dah buat 2 live setakat ni, dan anda boleh rujuk sama ada anda scroll ke bawah atau pergi ke ruang video dan lihat live-live saya yang sebelum ni, ataupun anda boleh pergi terus ke YouTube Regi JC Rita Udin dan rujuk pendedahan saya di sana. Jadi saya tidak ingin ulang anda, dan saya galakkan anda rujuk ya. 2 live yang lepas saya rujuk ceritakan bagaimana apakah hubung kait ya MOU yang telah ditandatangani antara Pakatan Harapan dan kerajaan, hubung kaitnya dengan PRN Johor dan hubung kaitnya dengan PRU 15 ya, sekaligus menjawab soalan apakah PRU 15 akan tercetus dalam masa terdekat. Sila rujuk kepada live yang lepas, dua live yang lepas. Dan semalam pula saya menceritakan perkara lebih lanjut berhubung dengan MOU PRN Johor dan PRU 15. Jadi scroll ke bawah, rujuk live yang lepas atau rujuk YouTube Regi JC Rita Udin. Jadi kesimpulannya lah, tak payah nak panjang lebar, kesimpulannya PRU 15 dalam masa terdekat ni tidak boleh dielakkan. Sebabnya rujuk ya live yang lepas, tidak dapat dielakkan sebab ini yang dikehendaki oleh kluster mahkamah. Nombor 2, kesimpulan nombor 2, disebabkan kerajaan pimpinan Ismail Sabri rapuh dan disebabkan ada perancangan untuk kerjasama melibatkan kluster mahkamah dan Pakatan Harapan, khususnya dengan Anwar Ibrahim, maka kestabilan kerajaan pimpinan Ismail Sabri ini sebenarnya terletak dalam tangan Anwar, Najib dan Zahid. Ini kita tak boleh nak nafikan ya. Saya memang menentang habis-habisan kleptokrat ni ya, saya menentang habis-habisan Anwar ni, tetapi ini tidak dapat dinafikan. Jadi PRU akan terjadi dalam masa terdekat ataupun jauh lebih awal daripada yang kita jangkakan. Rujuk live yang lepas. Jadi hari ini saya nak petik kenyataan Menteri Besar Johor. Baik, anda pun tahu ya, sebelum ni Pakatan Harapan ugut kalau Dun Johor bubar, Pakatan Harapan akan tarik ya sokongan terhadap Ismail Sabri, sekaligus bermakna akan batalkan MOU dengan kerajaan ya. Benda ni malah telah disuarakan dengan jelas oleh pemimpin amanah ya. Baik, sekarang ni menurut Menteri Besar Johor, selepas ya Dun Johor dibubarkan, dia berkata pembubaran Dun Johor tidak dapat dielakkan kerana majoriti 1 kerusi sahaja yang dimiliki oleh gerombolan yang menerajui kerajaan Johor. Jadi atas sebab itu kerajaan Johor terpaksa mentadbir atas ihsan pembangkang. Jadi untuk elakkan situasi di mana kerajaan Johor mentadbir di atas ihsan pembangkang, maka perlu ada pilihan raya negeri untuk dapatkan mandat baru ya. Itu adalah kenyataan Menteri Besar Johor
sebagai menjelaskan mengapa Dun Johor dibubarkan. Bukan sedarkah saudara-saudari, logik yang sama harus sekarang dipakai di peringkat persekutuan. Kerana di peringkat persekutuan pun kerajaan rapuh. Di peringkat persekutuan pun kerajaan mentadbir atas ihsan bantuan Pakatan Harapan menerusi MOU yang ditandatangani. Jadi kalau ikut logik Hasni, ya, yang merupakan orang kuat kluster mahkamah ni, bahawa sebab kita nak elak daripada mentadbir negeri atas ihsan pembangkang, walaupun ya pembangkang dah terang-terang beritahu mereka tidak berminat nak tumbangkan kerajaan Johor dan ingin kekalkan kerajaan Johor, tapi Hasni beritahu kita tak boleh mentadbir atas ihsan pembangkang, jadi kita perlu mandat rakyat, jadi kita perlu ada pilihan raya. Dan Hasni ni orang kuat kluster mahkamah. Kemudian tindakan membubar Dun Johor ni sebenarnya secara tidak langsung disokong oleh Ismail Sabri, kerana Ismail Sabri melepaskannya kepada UMNO Johor sekaligus melepaskannya kepada orang kluster mahkamah. Jadi ikut logik Hasni ni dan memandangkan logik Hasni ni disokong oleh Ismail Sabri secara tidak langsung, bukankah ini bermakna Ismail Sabri harus sekarang menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk bubar parlimen? Sebab di kerajaan pusat juga ada masalah sama. Kerajaan rapuh dan mentadbir atas ihsan Pakatan Harapan menerusi MOU. Inilah maksud saya, Ismail Sabri sudah terjerat dengan kenyataan Menteri Besar Johor. Disebabkan Ismail Sabri secara tidak langsung menyokong tindakan bubar Dun, ya, kerana melepaskannya kepada UMNO Johor. Jadi sekarang orang akan tertanya-tanya, kenapa Ismail Sabri tak bubar Dun? Ya. Tak usah cerita pasal MOU ni, sebab MOU ni sebenarnya Pakatan Harapan dah beritahu kalau Dun Johor bubar mereka akan tarik. Sekarang saya lihat memondan Pakatan Harapan. Lepas Dun Johor dah bubar memondan. Ya, agak-agak mungkin mereka akan tarik lah. Sebab kalau tak tarik, sekarang pun mereka dah tertekan teruk disebabkan MOU ni. Kalau mereka tak tarik MOU sekarang, mereka akan kena tekanan lagi hebat pada PRU 15. Jadi nampak gayanya PH hanya satu jalan je lah, dia terpaksa tarik MOU. Tetapi bukankah sekarang Ismail Sabri wajib menasihati Yang di-Pertuan Agong membubarkan parlimen untuk menjimatkan kos mengelakkan pembaziran dana rakyat dengan mengadakan PRN dan PRU dekat satu sama lain tetapi bukan serentak. Ya. Jadi itulah pencerahan saya hari ini dan anda dapat melihat logik yang jelas di sebalik pencerahan saya. Jadi Ismail Sabri dah terjerat. Ya. Dan itulah yang saya cuba beritahu selama ni, bahawa Dun Johor ni sebenarnya muslihat dia ialah kluster mahkamah ingin menekan Anwar untuk batal MOU dan ingin menekan Ismail Sabri untuk bubar parlimen. Ya. Dan MOU ni kalau kau lihat kenyataan Hasni, dan disebabkan Ismail Sabri menyokong Hasni secara tidak langsung, MOU ni sebenarnya dah jadi bahan lawak jenaka. Sebab MOU ni pada asalnya diwujudkan bagi mengelakkan pilihan raya selagi masalah kesihatan kononnya belum ditangani. Tetapi memandangkan Hasni sekarang tak sebut masalah kesihatan, dia lebih bercerita dari sudut politik, kestabilan kerajaan dan sebagainya, dan dilihat UMNO dan rela masuk pilihan raya ni lebih rela, ya. Jadi tak logik jika Ismail Sabri meneruskan MOU dengan Pakatan Harapan atau mengharapkan Pakatan Harapan meneruskan MOU. Malah tindakan membubar Dun Johor ni melanggari tetapan MOU, dan jika PH tak tarik sokongan, maka PH akan kena kecaman lebih teruk. Dan memandangkan di Melaka, kita lihat PH juga tak keberatan untuk menghadapi pilihan raya, ya. Sebab apabila 4 adun menumbangkan kerajaan negeri Melaka sebelum tempoh tamat Dewan Undangan Negeri Melaka, penggal dia, ya, Anwar memuji-muji adun berkenaan
malah mempelawa mereka masuk Pakatan Harapan. Dan tidak keberatan, Anwar ni tidak keberatan untuk bawa Pakatan Harapan bertanding di Melaka. Jadi ini menunjukkan Pakatan Harapan sendiri dah bersedia untuk pilihan raya. Jadi bukankah ini bermakna sekali lagi MOU ni sudah jadi bahan lawak jenaka? Jadi sekarang sudah timbul satu situasi di mana MOU ni tidak ada makna jelas di mata rakyat, dan tindakan Ismail Sabri melengah-lengahkan pembubaran parlimen akan membawa padah kepada UMNO. UMNO dah sedia tertekan. UMNO akan kena padah dia pada PRU 15. Tetapi lagi lama benda ni di PRU 15 disekat, lagi teruk UMNO akan kena. Ya. Dan sebelum saya akhiri live ni, ada orang kata, oh, UMNO akan menang besar di Johor. Memang akan menang besar. Saya pun jangka akan menang besar, sebab pembangkang ni banyaknya tidak ingin terlibat, itu satu. Dua, rakyat dah meluat. Jadi peratusan yang keluar mengundi akan jauh lebih rendah. Jadi bila peratusan mengundi jatuh mendadak sebab rakyat tidak ada pilihan baru, iaitu blok kuasa ketiga, jadi akan berlaku seperti di Melaka. Negeri yang memang ada sejarah lama dengan UMNO, bila peratusan yang keluar mengundi terlalu rendah, dianya akan memihak kepada UMNO. Dan buktinya di Melaka, kita lihat 12 kerusi, UMNO menang majoriti tipis, tak sampai 1,000. Biarpun ada bantuan undi tentera dan sebagainya, tapi menang tipis. Itu menunjukkan kemenangan UMNO bukan sebab rakyat terima. Sebabnya peratusan yang keluar mengundi terlalu rendah sebab rakyat meluat. Rakyat tertunggu-tunggu PRU 15. Ya? So, saya heran jika Zahid, Najib, Ismail Sabri nampak sedia untuk membenarkan PRN Melaka, Johor. Apa alasan tidak membenarkan PRU? Nampak sangat Ismail Sabri takut. Ya. So ini pencerahan saya, share ramai-ramai, dan anda boleh bertanya soalan selepas ini, bermula sekarang. Dan selepas live ni saya akan letak link kepada artikel yang berkaitan di ruang tajuk, ya, dan juga link kepada saluran Telegram saya. Jadi sentiasa sertai saluran Telegram saya atau layari thethirdforce.net untuk dapatkan perkembangan politik terkini. Ya, ada soalan? Rizal Keys, selamat jalan kluster mahkamah dan pengkhianat. Betul, setuju. Stanley Wong, semoga Tun akan pulih. Okey, jadi ini saya nak umumkan sejelas-jelas mungkin berdasarkan maklumat yang saya terima lebih sejam lepas. Tun berada dalam keadaan sihat, alhamdulillah, semakin pulih, ya, dan tidak berada dalam apa-apa keadaan yang membahayakan diri dia atau nyawanya. Ya, itu adalah maklumat sahih yang telah saya terima lebih sejam yang lepas. Si Jambul, Ismail Sabri belum layak jadi PM. Saya setuju. CK Cyclo, memang benar UMNO Johor lebih takut dengan variant PPBM berbanding dengan SARS-CoV kerana betul lah. Tun Perak, pejuang turun gelanggang di PRN Johor. Jadi minta maaf lah, ya, kita orang yang mendukung perjuangan, tapi saya tak tahulah di Johor cerita dia apa, tapi seperti di Melaka, kita tak layan politik murahan kluster mahkamah, kita tak iktiraf percaturan murahan kluster mahkamah yang menyebabkan ada pilihan raya negeri Melaka dan sebagainya. Jadi turun tak turun itu keputusan dia orang, tapi kalau tak turun tu disebabkan tidak iktiraf, ya, percaturan murahan yang membazir dana rakyat yang disebabkan kemaruk kuasa dia orang. Kita seboleh-bolehnya tak payah terlibat lah. Assalamualaikum, benarkah pejuang akan turut bertanding di Johor? Saya dah jawab, saya tak tahu, ya. Dan ini adalah
bagi peluang, bagi pejuang untuk umumkan bukannya saya, ya. HS Tan, apakah peluang PAS untuk menang tanpa UMNO di Johor? Okey, mudahlah. PAS ni dia akan kena, UMNO akan kena teruk pada PRU 15. PAS ni bayangkanlah, PRU 14 dia menang 18 kerusi, PRU 15 tak usah ceritalah. Mungkin di Kelantan boleh lah, atau di negeri-negeri kuat dia boleh lah. Tapi PAS ni memang nak tunggu je kena belasah, ya, sama macam UMNO lah, ya. Syukur Yahya, esok D-Day for Najib, what do you think? Saya tak dimaklumkan bahawa esok adalah D-Day bagi Najib, ya. Sekejap, ya. Okey, D-Day bagi Najib maksudnya ada keputusan kot. So yang saya melainkan saya terkhilaf lah, yang saya faham besok adalah pengurusan kes, case management. Jadi saya tak tahu ada orang dakwa esok D-Day bagi Najib. Saya tak pernah dimaklumkan lah. Yang saya tahu case management, melainkan saya terkhilaf, ya. Din Mahat, mungkinkah akan melenyapkan isu Azam Baki? Sampai bila? Ya, kita nampak negara ni, kerajaan ini, pentadbiran ini sudah tersasar dari landasan kebenaran, landasan perundangan. Sudah lihat ada unsur-unsur campur tangan secara tidak langsung apabila kerajaan dilihat cuba menyeru agar rakyat menerima keputusan yang tidak masuk akal Suruhanjaya Security, suruh rakyat menerima satu bentuk siasatan yang tidak masuk akal, yang tidak seharusnya berlaku dengan cara ianya berlaku, ya. Jadi sampai bila? Akhirnya akan PRU, dan pihak-pihak ni tidak akan bertahan, dan esok kita lepas kepada pentadbiran baru. Jika berjaya, ya, tubuhkan satu pentadbiran yang lebih telus, kita lepaskan kepada pentadbiran baru lepas PRU 15 untuk tentukan nasib Azam Baki. Stanley Wong, adakah muda akan dapat kerusi? Oh, itu saya tidak ingin komen. I really do not know much about muda, so salah jika saya komen, ya. So bukannya sebab apa, sebab saya kurang maklumat, ya. Yang saya tahu, pilihan raya ini pemuda akan menyumbang dengan cara besar terhadap keputusan akhir. Okey, saya rasa itu sahaja setakat ni. Jadi pastikan anda share ramai-ramai. Jadi rumusan live hari ni, kenyataan Menteri Besar Johor telah menjerat Ismail Sabri, ya. Okey. Jadi siaran ini akan diulang di YouTube Regi JC Rita Udin pada pukul 9 malam ni. Jadi sementara menunggu, saya galakkan anda rujuk dua live yang lepas, di mana saya ceritakan panjang lebar berhubung dengan hubung kait MOU PRN Johor dengan PRU 15 dan agenda-agenda yang berkait dengan kluster mahkamah. Jadi sehingga kita berjumpa esok. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.